Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Anisia Daulas dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 24 April 2020. Satu kes baru direkodkan di Kota Kinabalu semalam daripada kluster petugas kesihatan menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 di Sabah meningkat kepada 309 kes. Jumlah kes positif COVID-19 di Kota Kinabalu kini 45 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, seramai 3 pesakit telah sembuh, menjadikan jumlah keseluruhan pesakit yang sembuh dan discharge hospital seramai 203 orang. Jumlah itu termasuk kesemua bilangan pesakit di Tawau, Sandakan dan Penampang. Manakala 102 lagi pesakit masih menerima rawatan. Sementara 6 kes dirawat semula, iaitu 4 kes di Kinabatangan dan Lahadatu serta Sandakan masing-masing 1 kes. 3 daerah di isytihar zon merah iaitu Tawau 81, Kota Kinabalu 45 dan Lahadatu 42 kes. Pandemik COVID-19 tidak seharusnya menghentikan umat Islam di negeri ini daripada melaksanakan ibadah wajib seperti menunaikan solat dan menjalani puasa. Dalam konteks solat, ia masih boleh dilakukan di rumah bersama keluarga tanpa perlu ke masjid atau surau. Dalam perutusan sempena Ramadan 2020 di Kota Kinabalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal berkata, Ramadan tahun ini sedikit sebanyak memberi cabaran kepada umat Islam berikutan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Justru rakyat Sabah digesa untuk terus berada di rumah demi menjamin kesihatan dan keselamatan. Kerjasama penuh seluruh rakyat pastinya dapat membendung penularan COVID-19. Beliau juga mengajak rakyat membantu golongan yang memerlukan seperti menunaikan zakat fitrah selain memberi sumbangan kepada badan kebajikan dan badan bukan kerajaan. Sementara itu, Majlis Serapan Anak Bulan Ramadan bagi Negeri Sabah tahun 1441 Hijri 2020 Masihi yang berlangsung di Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah petang semalam hanya dilakukan 5 pegawai bertugas termasuk Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Jaafar. Majlis Cerapan bermula pukul 6.28 petang dan berakhir 6.38 petang. Kerajaan Sabah semalam memutuskan untuk tidak membenarkan penggunaan khidmat penghantar barang atau RAN tidak berdaftar bagi penghantaran perkhidmatan penting atau barangan penting sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan. Keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Pusat Arahan COVID-19 Sabah semalam dalam usaha membendung penularan COVID-19 seterusnya memutuskan rantaian wabak itu. Menurut kenyataan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung, Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah dan pihak berkuasa tempatan PBT diarah untuk memantau perkara itu. Sementara itu, Kerajaan Negeri turut mengeluarkan garis panduan pengurusan bangunan bertingkat yang perlu dipatuhi termasuk menutup kemudahan seperti dewan, kolam renang, sauna, taman permainan dan surau. Tambahnya, klinik haiwan peliharaan swasta juga dibenarkan beroperasi setiap hari mulai 6 pagi hingga 2 petang kecuali bagi kes-kes kecemasan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Sabah dan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri akan mengenal pasti klinik yang dibenarkan beroperasi. Selain itu, premis pengurusan dan perkhidmatan jenazah juga dibenarkan beroperasi setiap hari mulai 6 pagi hingga 6 petang dan PKOB serta PBT diarah untuk memantau perkara itu. Pusat Kawalan COVID-19 Sabah mewujudkan aplikasi digital papan pemuka dalam talian bagi pengumpulan data. Ia boleh dilayari semua pihak untuk mengetahui kedudukan terkini pandemik COVID-19 selain memudahkan orang ramai menyembak status permohonan bantuan COVID-19 kerajaan negeri. Pengurusinya yang juga Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untung berkata, aplikasi covid19.sabah.digital menyediakan semua data pandemik COVID-19 di negeri ini yang dikemas kini dari semasa ke semasa. Sementara itu, portal bantuan.covid19.sabah.gov.my untuk membolehkan pemohon bantuan mengisi maklumat peribadi mengikut pelbagai pecahan kategori sebelum diproses dan disemak. Aplikasi digital itu berupaya mengenal pasti sebarang kesulitan seperti akaun bank pemohon yang tidak aktif,
nombor akaun pemohon yang salah dan permohonan bertindih. Seperti mana yang kita tahu bahawa data-data statistik kita hanya dibuat bancian setiap 10 tahun. Jadi kita cuba untuk memurnikan data-data ini bagi memudahkan kita menyampaikan bantuan-bantuan ini. Datuk Sapar ditemui pemberitahu RTM di Pusat Kawalan COVID-19 Sabah di Kota Kinabalu. Pusat kawalan yang beroperasi sejak 12 Mac lepas dikendali Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Polis Diraja Malaysia, Pejabat Setiausaha Persekutuan dan Setiausaha Kerajaan Negeri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan 2 lelaki warga Pakistan kerana cuba menyogok anggota polis petang Rabu lalu. Kedua-dua suspek ditahan kerana cuba menawarkan wang tunai RM500 sebagai dorongan agar tidak dikenakan tindakan undang-undang selepas ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan menyeludup rokok di Lido Kepayan. Perkara itu disahkan pengarah SPRM Sabah Karunaniti anak lelaki Y Subia dalam satu kenyataan media. Tangkapan itu merupakan kejadian kedua dalam tempoh 48 jam melibatkan kegiatan jenayah sama oleh warga Pakistan semasa tempoh penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam kejadian kira-kira 6.20 petang itu, kedua-dua suspek yang ditahan anggota polis dalam Ops COVID didapati memiliki sejumlah rokok pelbagai jenis tanpa cukai. Bagi kesalahan itu, kedua-dua suspek berusia 40-an akan disiasat di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967. Suspek kemudian diserahkan kepada SPRM untuk diambil keterangan. Kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 17(B Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Polis Penampang menangkap 85 individu dan membuka 6 kertas siasatan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac hingga 22 April lalu. Daripada jumlah itu, 8 orang dikenakan kompaun dan 10 orang telah dituduh di mahkamah. Selebihnya masih dalam siasatan selain dalam proses dirujuk ke Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang. Sehubungan itu boleh menasihati masyarakat untuk terus mematuhi PKP dan dilarang membuat sebarang sambutan melibatkan perhimpunan ramai kecuali di rumah sendiri tanpa perlu berkunjung ke rumah orang lain. Sementara itu, Polis Papar menangkap 80 individu termasuk 2 remaja kerana ingkar PKP sepanjang tempoh 1 April hingga 22 April lepas. Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartolomeo Anak Umpit berkata demikian kepada RTM semasa meninjau sekatan jalan raya di Papar. Katanya 35 orang telah dihadapkan di mahkamah dan mengaku bersalah. Bagi tangkapan masih dalam tahanan reman dan akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk dicadangkan dituduh di mahkamah. Polis sandakan menahan sebuah bas mini syarat 16 penumpang termasuk pemandu selepas didapati ingkar Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka yang ditahan terdiri 15 lelaki dan seorang wanita. Ketika ditemui media di Sandakan, Ketua Polis Daerah Sandakan, SCP Muhammad Azhar Hamin berkata semua individu tersebut ditahan di sekatan Jalan Raya Batu 5 ketika dalam perjalanan ke tempat kerja di Batu 3 Sandakan. Hasil siasatan mendapati mereka didapati melanggar peraturan PKP dengan tidak mengikuti arahan penjarakan sosial yang ditetapkan. Jadi mereka ni kita terpaksa bawa ke balai untuk jangka kesihatan memandangkan kita dapati situ ada pelanggaran peraturan iaitu bahawa peraturan 4 kerana mereka ni tidak mematuhi dari segi penjarakan sosial dalam van tersebut dan kita siasatlah. Semua individu tersebut akan disiasat di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 11/1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Polis Sandakan merancang pelbagai program sepanjang bulan Ramadan khususnya mendekati anggota yang bertugas dalam penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antaranya melaksanakan majlis berbuka puasa bersama anggota di lokasi sekatan jalan raya SJR yang diwujudkan.
Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamid berkata ia sebagai menghargai pengorbanan anggota yang bertugas sehingga terpaksa berbuka puasa tanpa keluarga di 6 lokasi sekatan jalan raya yang diwujudkan di Sandakan. Jadi peringkat daerah Sandakan ini kami akan mengaturkan beberapa siri program yang melibatkan ketua bahagian untuk sama-sama bersama dengan peran lain ini untuk mengadakan buka puasa bersama mereka lah. Tetapi penjarakan sosial tu perlu diadakan, tidak satu program besar lah kita buat. Beliau ditemui media ketika melakukan lawatan penugasan anggota polis dan rela di Bank Simpanan Nasional Sandakan. Sementara itu, katanya 28 anggota polis dan rela ditempatkan di 7 buah bank dan cawangan di Sandakan yang menjadi tumpuan orang ramai dalam urusan pengeluaran wang. Bank tersebut adalah Bank Simpanan Nasional, Maybank Berhad dan CIMB Bank. Dianggarkan 100 hingga 150 masyarakat berkunjung ke institusi perbankan di daerah itu setiap hari sepanjang penguatkuasaan PKP bagi urusan kewangan. Menurut SCP Muhammad Azhar, pemantauan pihaknya mendapati semua bank yang disenaraikan mematuhi PKP. Modus operandi menggunakan lastik untuk memecah masuk rumah dan mencuri kenderaan digagalkan selepas 2 daripada 3 ahli geng lastik tersebut direman. Bagaimanapun, polis masih memburu seorang lagi suspek, Eddie Christopher Gini. Orang awam yang mempunyai maklumat diminta tampil ke Balai Polis Berhampiran. Dalam sidang media di Penampang, Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata 2 suspek yang ditahan merupakan bekas banduan yang melakukan jenayah sejak 2014 kemudian aktif semula tahun lalu. Atas pemantauan dan risikan selama 3 minggu di kawasan sekitar Penampang, KK, Papar dan Tuaran. So, geng plastik ini telah berjaya kita tumpaskan. Tangkapan yang pertama ini, dia ni mempunyai rekod jenayah lampau sebanyak 7 kes dan masih wanted. Tangkapan kedua ni dia terlibat dengan sabitan 9 kes dan masih wanted di Tuaran. Menurut DSP Muhammad Haris, dengan penangkapan suspek, polis berjaya menyelesaikan 14 kes pecah rumah sekitar Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Papar dan Kota Belud. Jumlah kerugian dianggarkan RM838,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 dan Seksyen 379(A) Kanun Keseksaan. Baik, sekian berita pagi sahabat, teruskan menonton RTM Jenama Media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan perintah kawalan gerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Anissa Dollars. Assalamualaikum dan salam hormat.